Memang orang Malaysia ni suka buat kerja last minute. Government membelanjakan 2 bilion sebulan untuk subsidi petrol. Dengan kata lain, 2 bilion ni kita boleh buat 24 biji sekolah baru sehingga 333 biji sekolah. Saya baca artikel ada berapa belas juta rakyat Malaysia dah pun mendaftar untuk padu pada 31 bulan 3 2024. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast episod ke-53. Saya Syarifuddin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Dan kita bersiaran secara langsung. Sihat Alhamdulillah Tuan Fadi. Saya bersiaran di Kota Damansara. Bagaimana pula dengan Tuan Fadi? Saya berada di White Sand, Pasir Putih, Kelantan. Kelantan. Oh, Awal Kelantan. dia Pasir Putih Kelantan. Kalau tukar sikit White Sand Hawaii tuan. Nampak lebih jauh. Okay, apa cerita hari ni Tuan Fadi? Hawaii bukan Selama Mekah. Okay, apa cerita kita hari ni Tuan Fadi? Okay, so seperti kita punya segmen pertama, what's going on. So kita akan bincang ada beberapa perkara Tuan Budin. So first kali adalah untuk pendaftaran PADU. Alhamdulillah saya dikabarkan memang orang Malaysia ni suka buat kerja last minute. Confirm. Kan buat kerja last minute. Ujung-ujung tu website down dan saya dapat baca artikel ada berapa belas juta rakyat Malaysia dah pun mendaftar untuk PADU pada 31 bulan 3 2024. Betul. Dia naik secara mendadak di last corner. Betul. Di last corner. Selepas hampir 3 bulan PADU ni kita dah government tengah fight untuk pendaftaran PADU. Akhir-akhir ini makin berbunyi yang kerajaan akan naikkan harga petrol. Right after PADU settle, maka dia dah ada satu data yang cukup kuat, ampuh untuk tahu siapa yang sepatutnya dapat subsidi. Jadi harga petrol akan dinaikkan dalam tempoh terdekat. Betul. Oh, ini perbualan ni, perbincangan ni dah lama dah. Bukan sebelum daripada PADU lagi dah dengar dah ura-uranya. Tapi bila dah selesai je pendaftaran PADU ni, makin kuat dengarnya. Sampai tahap dikabarkan daripada RHB punya reporting, Hong Leong Investment Bank menjangkakan kenaikan sampai 64% untuk RON 95, 61% untuk diesel. Yes. Luar biasa tuan. Yes. Luar biasa. Kalau benda ni dibuat tuan, banyak impact dia tu. Memang banyak. Apa antara impactnya? Okay, first kali kita kena faham yang mengikut statistik yang saya dapat, government membelanjakan 2 bilion sebulan untuk subsidi petrol, minyak. Banyak. Berapa banyak Tuan Budin? 2 bilion ni, dia macam ni. Kalau tengok statistik, di Malaysia, nak buka satu sekolah, kita perlu duit sebanyak 6 juta ke 80 juta. Satu sekolah? Satu sekolah. Maksudnya bajet untuk kita buka satu sekolah. Bergantung di mana lokasi sekolah tu berada lah. Kalau sekolah tu berada dekat luar bandar, maka kos dia murah sikit. Kalau di bandar, maka kos dia boleh shoot up to 80 million tadi tu lah. So dengan bahasa lain, dengan kata lain, 2 bilion ni berapa banyak, kita boleh buat sekolah 24 biji sekolah baru sehingga 333 biji sekolah. Wow. Bayangkan berapa banyak sekolah kita boleh buat dengan 2 bilion. Itu sebulan. Bukan setahun ni, 2 bilion sebulan. Maksudnya 24 bilion setahun. Ini yang saya baca lah. Hopefully tepatlah data ni. Dan nak bagi perumpamaan lagi itu sekolah. Maksudnya kita boleh buat 333 biji sekolah sebulan. Darablah 12. Berapa banyak sekolah kita boleh buka kan. Dan 2 bilion ni juga, untuk makluman Tuan Budin, kos untuk buat highway daripada KL ke Kelantan
KL ke Kuala Kerai, dia punya kos saya baca dekat online. Ada varies lah, ada kos ni, kos tu. Tapi yang latest saya baca tu lebih kurang around 7 billion dia punya kos. 7 billion nak buat highway daripada KL ke Kuala Kerai yang sekarang tengah pesat dibuat untuk orang Kelantan balik. Kan sekarang ni Kelantan tak ada highway kan, dia berhenti dekat Terengganu je. Tapi dia buat highway yang cross pergi ke Gua Musang. Menelan belanja 7 billion. So can you imagine kalau bayar subsidi petrol, subsidi minyak ni 2 billion sebulan, dalam masa setahun kita ada 24 billion dah lebih kurang. Kita boleh buat 3 highway baru. 3 Every highway single baru year. setahun. So ni nak ceritanya berapa banyak government spend on minyak. Sebab tu saya faham yang kita memang kena stop subsidi ni, kena beri kepada orang yang sepatutnya dapat. Dan siapa orang yang sepatutnya tu? Orang yang isi padu, yang based on data, dia ni layak, memang layak. Dia bukan bergantung kepada gaji je. Duduk kategori gaji kan T20, N40, B40. Tapi kita tak boleh nak ambil gaji punya range dah. Sebab apa? Dia bergantung kepada pertama tempat awak duduk. Kat mana awak duduk? Awak duduk luar bandar ke? Dekat bandar ke? Nombor 2, berapa bilangan tanggungan awak? Sebab tu orang tak nak isi padu. Sebab macam saya isi padu, saya tak boleh nak add anak bila saya sebagai ketua isi rumah tak letak nama anak tu. Jadi wife saya buat, barulah dia boleh linkkan. Malah saya isi nama wife saya tersilap something lah. Saya rasa ada, bukanlah silap nama dia, bukan silap nombor IC. Saya silap macam ada space sikit. Space tu macam ambil nama tu saya terspace. Itu pun dia jadi data tak valid. Bila saya delete space tu, jadi valid. Maksudnya wife saya dah isi padu, dia linkkan saya dengan wife saya. Sebab tu orang tak nak isi, orang takut kantoi ada. Ada kahwin 2. Ada 2-3 isteri. 2-4 kan. Itu tu orang tak nak. So daripada income kita tu, maka mereka boleh rationalize. Dia bukan generalize kan kau T20 ke M40 ke B40 ke based on your income. Sekarang ni based on kita punya tanggungan juga dan lokasi mana kita duduk. So it's fair. It's fair. So instead of kita spend 2 billion sebulan, mungkin boleh reduce spending government tu, dan kita boleh guna untuk sekolah, jalan raya, healthcare. Saya dimaklumkan adik saya dia doktor kemudian. Sekarang ni 2-3 hari lepas lah, adik saya bagi satu screenshot kawan dia yang sangat bijak, sangat bagus, kerja sebagai houseman pun rajin dan memang looking forward untuk sambung belajar jadi specialist. Tak boleh sambung belajar. Ditamatkan kontrak dengan KKM. So can you imagine? Orang yang betul-betul nak ni tidak boleh, tidak ada peluang. Sebab of course government tak ada duit. Ya, betul. Tapi tuan, saya menyokong dengan apa yang kita bicarakan benda ni. Dan cuma dia ada concern jugalah. Satu adalah dari sudut subsidi ni, kalau boleh diberi, kalau dari sudut nak ditarik mengikut kepada peringkat, dia boleh dibuat definitely. Dengan adanya padu, insya-Allah dia boleh dibuat. Tapi dari sudut contohnya peniaga ataupun usahawan ni, dia tidak boleh membezakan pelanggan yang datang tu adalah pelanggan yang T20 ke M40 ke B40 tu. Tapi bila adanya kenaikan dari sudut perbelanjaan mereka, tak kisahlah mana-mana pun, secara langsung dia ada chain reaction yang menyebabkan kos harga barang juga akan naik. Yang menyebabkan bila kos harga barang naik, peniaga ni nak tak nak kena naikkan harga. So dia akan tibai semuanya sama. Pada harga yang mungkin sekarang ni murah, dia akan naikkan juga. So yang akan tertekan balik nanti, kemudian ada potensi adalah geng-geng B40 dan M40 ni balik. Dia akan ada isu lain pula bila adanya kenaikan ni? Ataupun sebenarnya macam mana cara yang patut dibuat kalau nak tarik subsidi ni lah?
Okay. Apa pendapat tuan sebenarnya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita kena faham cara ekonomi berfungsi. Bagaimana ekonomi berfungsi? Okay. Definitely bila ditarik subsidi, maka inflasi akan naik. Betul. Inflasi standard inflasi is 2%. Sebenarnya inflasi dalam dunia, based on saya baca, kalau boleh dia memang nak shoot up naik gila-gila pun. Macam mana yang berlaku dekat Turki. Kalau boleh ni macam ni. Kalau kita jual contoh kita jual pen lah, contoh pen. Saya mana pen saya. Okay, contoh pen. Siapa yang tengok dekat YouTube sekarang ni, boleh tengok ni contoh pen. Pen ni kalau boleh, katalah hari ni saya jual RM3. Kalau boleh esok saya nak naik RM10. So, bila berlaku kenaikan barang, basically that is inflasi. Kenaikan harga barang. Okay. So, bila inflasi meningkat, maksudnya petrol naik, ni kena explain sikit. Mungkin ada orang mungkin tak faham sikit kan. Kita kena... Ya, betul. Sebab saya nak boleh faham. Dia bukan... Nak boleh faham benda ni pun juga. Sebab kita bukan belajar ekonomi. Betul, tuan. Ya, betul. Sebab takut nanti kalau kita salah cakap nanti, dia kata tuan ni backup kerajaan pula nanti tuan. So, kena balance juga lah. Tu kena terang tu. Tapi kita kena faham. Saya, Puan Pudin, kita pernah pergi luar negara kan. Kita tengok harga petrol dekat luar negara harga berapa kan. Oh, lagi lain macam. Bila kita kata kat Malaysia dalam RM2 lebih, dia orang macam, wow, patutlah dekat negara dia orang, kita pergi negara orang, banyak gila motor. Kan, betul tak? Betul, Vietnam. Dekat Vietnam, contoh dekat Vietnam, penuh kan motor. Dekat Malaysia ada juga motor, tapi tak adalah motor seramai rakyat dia. Ingat kan dia ada ratio dia kan. Seorang mesti ada satu motor kan. Lebih kurang kan dekat Vietnam, saya lupa dah. That statistic. Okay. Berbalik kepada cerita petrol. So bila kita petrol dinaikkan, maka bisnes-bisnes ni akan naikkan harga dia. Sebab dia nak menampung kenaikan harga petrol ni. Okay. So itu yang kita panggil inflasi tu. Sebab dia chain effect dia terlalu besar kan. Okay, what happened pada ketika itu bila inflasi naik? Pernah dengar tak? Dekat US, inflation sky high. Dekat UK ni, inflation naik kan few months before kan. So itulah dia punya bank negara dia, Federal Reserve dipanggil, dia akan naikkan OPR. Okay, kenapa OPR dinaikkan? Kita kena faham juga. Yang ni kena tanya pakai ekonomi lah. Tapi saya cerita ni layman term yang mudah, yang saya faham, yang saya nak fahamkan anda semua. So apa berlaku? Contoh, kita bayar bank loan, katakanlah sebulan 1,000 lah contoh. Bayar rumah, bank loan rumah. Tiba-tiba OPR dinaikkan. Katakanlah dia shoot pergi, ni tak adalah sampai banyak tu. Katakanlah naik tiba-tiba 1,100. Daripada 1,000 naik 1,100. Ni contoh je. Berapa persen tu bergantung pada bank negara lah. Definitely bank negara tidaklah naik terlalu banyak sampai ni kan. Okay, so bila naik daripada 1,000 kepada 1,100, okay, dah hilang RM100 dalam tangan setiap orang. Betul tak? Betul. Okay, what happen adalah orang akan tidak membeli. Betul tak? Sebab dia dah hilang 100. Dia kuranglah kuasa membeli dia tu. Jadi dia pun tak membeli. Betul tak? Okay. So, bila dia tak membeli, apa berlaku? What happen bila dia tak membeli? Kuranglah duit rolling di dalam circle ekonomi setempat. Maka kuranglah orang membeli dengan peniaga-peniaga. Betul tak? Betul. Jadi peniaga, bila ramai orang kurang customer membeli, apa yang dia akan buat? Dia akan turunkan harga balik. Correct. Dia akan turunkan harga. Bila dia turunkan harga, customer boleh beli. So what happen? Bila naikkan OPR, inflasi boleh dikekang. Boleh faham? Faham. Sebab tu bank negara akan main peranan turunkan OPR tu. Tapi dari sudut kelancarannya,
subsidi ni boleh ditarik tapi berperingkat lah tuan. Kalau tiba-tiba terus naik 64%, oi terkejut mak nak. Dalam baru-baru ni SST dah naik daripada 8%, 6% ke 8%. Dan so kalau dia naik juga subsidi ni, bayangkan daripada kalau naik 64%, RM2.05 sekarang ni untuk RON 95 boleh shoot sampai RM3.36. Betul? So dia ada kenaikan RM1.31. Itu kalau 1 liter. Kalau dah 10 liter dah RM13. Oi banyak tu. So that's why kalau nak naik tu, saya sokong naik ni sebab dia adalah untuk bukan sahaja kita nak selesa ni, bukan sekadar takat kita nak selesa ni sampai anak cucu cicit kita. So better dia naik sekarang supaya kerajaan ada duit juga nanti sampai anak cucu cicit kita. So cuma jangan tarik terus lah. Takut sekarang ni ada orang yang dah terduduk, dah sampai terbaring dah silap itu. So naik biar berperingkat sikit demi sikit. Dan peranan bank negara kita untuk mengekang inflasi daripada terus shoot yang sampai tahap jadi macam certain negara yang sampai duit dia tu tebal punya lah lain macam tapi tak ada nilai langsung. Tu sikit sebanyak lah tuan kita cerita pasal subsidi petrol ni. Lama kita cerita pasal subsidi ni tuan. Okay, alright. Kita move ke next. Okay, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkenaan dengan case study bisnes kita berhenti rehat sebentar untuk bertenang sekejap. Kita kembali selepas ni. Apa itu kuasa? Kuasa memudahkan anda untuk menguruskan apa sahaja yang berkaitan dengan kerja anda, menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini. Alright, selamat kembali ke Fani Evo Podcast episod ke-53. Alhamdulillah kita masuk ke segmen case study business dan kali ni dia jadi lebih special sikit. Nampaknya banyak tersyasyul di bulan puasa ni. Lebih special kerana apa? Sebab Alhamdulillah di dalam bulan puasa ini ada gerakan. Tapi ini gerakan bukan gerakan yang biasa-biasa. Ini gerakan luar biasa daripada student Fanivo, daripada high level coaching student di Fanivo ni tuan-puan. Mereka yang belajar setahun bersama dengan kami membuat program CSR. Dan Alhamdulillah for now dah ada 3 tempat berlangsung di Selatan, di Sarawak dan juga di Utara. Dan dikabarkan hari ni waktu ketika recording ni berlaku Tuan Fadi, akan berlaku juga satu CSR yang akan berlaku di Central, di Bangi pada hari ni. So insyaAllah untuk di Sarawak, kami di Fanivo ni mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada barisan anak didik kami di Sarawak. Antaranya Shah Dental Care Sdn Bhd, Kekes Sdn Bhd, Top Wheel Sdn Bhd, ANJ Healthcare Sdn Bhd, Anash Resources, KGR The Wall Barbershop dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam agihan ini. Anda boleh saksikan a bit of video dan gambar di sini. Sementara saya bercakap dengan tuan-puan, mereka memberikan sesuatu, mereka memberikan lebih daripada 20 makanan, 20 bakul makanan yang diedarkan kepada 20 keluarga yang memerlukan di Kampung Tupong Ulu, Kuching, Sarawak. Dan bagaimana pula di selatan Tuan Fadi? Cuba cerita sikit Tuan, yang berlaku di selatan. Okay, kalau dekat selatan ni kita punya high level coaching, mastermind, presiden prime adakan aktiviti ziarah dan kemas, PPR Kempas dan PPR Desa Mutiara. Lebih daripada 20 rumah diorang buat, Alhamdulillah. Dan ada penduduk yang dikenal pasti dia orang ada menerima sumbangan macam contoh duit, baju raya, keperluan asas untuk sambut Aidilfitri. Dan di sana Alhamdulillah kita nak ucapkan terima kasih, tahniah kepada Fanivo Selatan, daripada Teraju Masa Resources, iCuci Cleaning Service, Kharis Builders Sdn Bhd, My Bistari Legacy, Tropics Design, KMJ Global Sdn Bhd, Klinik Family Yazid PLT, Klinik Suzana, Zulefa Island Business Sdn Bhd, IK Power Sdn Bhd, Intan Aziz Empire dan semua yang terlibat.
secara langsung ataupun tidak langsung untuk program CSR kita di alhamdulillah di selatan tanah air. Betul. Betul, Alhamdulillah. Tak dilupakan yang berada di utara dan di Bangi hari ini. So walaupun kami tak sebut namanya, tapi jangan risau. Allah mencatat setiap apa sahaja yang anda buat. Dan inilah antara benda yang perlu kita buat selain daripada kita berniaga, iaitu membantu insan-insan yang berada di sekeliling komuniti kita. So sebenarnya Tuan Wadi, apakah kepentingan CSR ni untuk usahawan Tuan? CSR, bismillahirrahmanirrahim. CSR ni apa dulu Tuan Mudin? CSR ni singkatan apa? CSR. Kalau saya sebutkan nanti jadi macam apa pula kan. So saya ingat CS ni, kalau tanya saya adalah Counter Strike Tuan. Oh, itu CS saja. Dia ada R kat belakang. Corporate Social society, responsibility. Social responsibility. Yeah, corporate social responsibility. So CSR ni apa tujuan CSR dilakukan? Dia macam ni. Of course, bila kita buat CSR ni ada banyak sebab lah ia dilakukan. Kalau dari sudut dari sudut company, dia boleh dari sudut tax. Jadi kita bantu orang ni, kita boleh, kalau tempat yang kita bagi bantuan tu boleh untuk tax punya exemption kan, dia panggil tax exemption tu. Ya, betul. Dia dapat surat daripada LHDN yang menunjukkan dia ada pelepasan cukai. So tempat tu kena ada surat pelepasan daripada LHDN. So kita menyumbang di situ dan automatik secara tak langsung syarikat kita akan dapat manfaat tax incentive ataupun tax exemption untuk apa yang kita keluarkan. Betul. InsyaAllah. Okey, itu yang pertama. Dia maksudnya company ni dia buat CSR untuk tax relief. Tapi pada masa yang sama, bayangkan bila kita buat CSR, kita bantu orang lain, satu. Nombor dua, kita dapat tax relief. Nombor tiga, kita dapat naikkan branding kita. So, bila orang nampak contoh, company XYZ, bantu orang kampung untuk, contoh, mendirikan rumah yang roboh. Jadi, diorang pun buat coverage. So, automatically orang kata, wow, company ni bukan sahaja buat profit, tetapi juga membantu orang lain. So automatically, orang akan rasa they will feel good dengan company ni. Sebab kita kena faham, branding ni apa? Branding is about feeling. Feeling towards brand, this particular brand. Jadi kalau dia selalu tengok brand ni selalu tolong orang, bantu orang, bantu banyak benda lah. Jadi lama-lama orang akan rasa, best jugalah beli atau best lah this brand kan. Jadi orang akan lebih tertarik untuk membeli dengan brand tersebut berbanding kompetitor dia yang lain. So sebab tu CSR ni penting. Dia ada banyak, dia bukan serampang dua mata, dia serampang bermata-mata. Itu dia. Betul. Dan baru-baru ni Tuan, saya nak berkongsi juga. Saya ada menonton satu video lah. Ni nak relate dengan CSR. Dan dia bagi tahu ada ustaz ni. Saya tak ingat ustaz apa. Cuma saya ingat point yang dia sampaikan kan. Dia kata macam ni. Ada orang memang menjadi kaya dan ada orang memang dilahirkan ataupun memang miskin. Tapi sebenarnya bukan miskin yang mencari si kaya. Si kaya yang kena mencari si miskin. Bukan si miskin yang kena berterima kasih kepada si kaya. Si kaya yang kena berterima kasih kerana dia ada tempat untuk menyumbang kepada yang miskin. So bagi kita yang buat berniaga ni ataupun usahawan ataupun siapa saja, tak kisah, walaupun kita makan gaji dan kita ada rezeki lebih, dia memang kadang-kadang kita kena tengok juga keadaan sekeliling kita, komuniti sekeliling kita. Kadang kita ni mewah, tapi adakah jiran sebelah kita ada berang makan? Kan? So bagi kita punya usahawan ni, mereka mencari lokasi yang berhampiran dengan mereka. Tapi kalau kita, yang anda juga ataupun kita yang menonton podcast ni, cuba cari ruang untuk buat CSR dari sudut personal pun boleh juga. Dan ini saya cakap bukan untuk anda je, untuk diri saya juga. Kan? Kalau untuk keusahawanan, dia branding dan sebagainya. Tapi secara apa orang kata, lumrahnya, memberi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. So bagi kita yang ada kelebihan, tak kisahlah, tak semestinya kena kaya baru memberi. Apa yang kita ada lebih, insya-Allah kita kongsikan. Dan seperti mana saya selalu ingat Tuan Fadi pesan, kalau kita nak bagi, kita bagi keluarga kita dulu. Kan, so lepas keluarga barulah orang yang terdekat dengan kita.
Lepas tu baru kita tengok yang lebih pula, kita tengok lagi kepada siapa yang perlu, yang kita boleh sumbangkan, kita sumbang mengikut kepada kemampuan kita. Itulah sikit sebanyak tentang CSR, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu tuan. Ada tambahan lagi ke tuan untuk bahagian CSR ni? Untuk CSR ni kita kena faham satu, iaitu CSR ni untuk bisnes lah. Tapi maksudnya itu logik punya cerita. Tadi saya cerita logik. Maksudnya dapat tax relief, naikkan branding, itu logik. Manusia buat ni based on apa dia punya belief, kepercayaan. Tapi kita kena ingat yang kita hidup ni bukan berlandaskan logik semata-mata. Kita hidup ni pun adalah satu magic. Maksudnya Allah yang bagi kita hidup. Kan? Allah yang bagi kita. Bayangkan kita dalam perut mak tu tidak ada udara, tapi kita hidup. Maksudnya kita duduk dalam air ni kan. Bila kita keluar kat dunia, kita masuk dalam air, tak boleh bernafas pula kita. Nak ceritanya magic ni. Cara kita hidup tu pun dah satu magic. Kan? So, kita kena ingat bila kita, perkataan magic ni bukanlah magic, tetapi saya nak cerita adalah semua ni we need to have one belief, iaitu iman kita hanya kepada Allah SWT. Jadi bila kita buat CSR, program CSR bukanlah bermaksud untuk manusia yang akan beri balik tu nanti. Maksudnya beri dari sudut beli barang kita ke, beri trust kepada kita. Itu cerita manusia. Tapi yang kita perlu berharap terutama sebagai seorang Muslim, kita kena berharap yang balasan tu datang daripada Allah SWT. Itu kita kena faham. Jadi Allah dah janji 10 kali ganda. 10 kali ganda kalau kita maksudnya kita bila kita memberi. Dan ada satu ayat lagi Allah bagi tahu 700 kali ganda. Jadi kalau 700 kali ganda ni banyak Tuan Mudin. Katakanlah contoh. Katakanlah kita nak dapat 1 juta. Kita fikir dapat 1 juta ni payah. Tapi cikgu saya ajar. Untuk ambil 1 juta, bagi dengan 700. Cuba buat kebaikan RM1,400. InsyaAllah, Allah urus. Kita yakin dengan janji Allah. Allah urus bagaimana 1 juta tu nak datang. Nah, bukan saya kata 1,400 tu duit. Tetapi kita kira as if untuk fahamkan kita lah. Cara kita Allah nak bagi rezeki tu dengan banyak cara dan banyak kaedah. Cuma nak faham, ada orang dia kata 700 cuma mana kita gunalah kaedah nombor ni supaya dia dapat aha moment sikit. Okey, baik, itu selesai kita punya sesi untuk bahagian keusahawanan. Kadang-kadang bisnes juga, tapi kena ingat bukan sahaja duit saja. Duit ni kadang-kadang kalau kita fokus duit dia jadi motivasi kering. Ada benda lain juga yang perlu kita fokuskan juga. Supaya kita dapat unsur-unsur magic yang berlaku dalam perniagaan kita dan kehidupan kita, insya-Allah. So kita berhenti rehat last sebelum kita masuk sesi yang terakhir, segmen soalan santai. Kita berhenti rehat sekejap. Apa itu kuasa? Dengan kuasa, jualan bisnes anda akan melonjak hanya dengan satu klik sahaja. Menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya. Dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke segmen ketiga podcast kita. So Tuan Pudin, ini segmen santai. Saya tanya soalan, Tuan Pudin tanya soalan, kita masing-masing jawab. Soalan pertama saya bagi dulu. Tuan Pudin jawab, boleh? Nak jawab secara serius ke nak jawab macam mana tuan? Serius. Oh, serius. Ya, Kena serius dengar, boleh dapat manfaat insya-Allah. Okey, insya-Allah. Soalan pertama. Macam mana cara terbaik untuk urus pekerja bermasalah? Ni nak jawab cara baik ke cara nakal tuan? Kena tahu juga tu. Cara yang bijak. Oh, cara bijak. Baik. Secara asasnya,
sebelum kita nak urus pekerja bermasalah, kita kena faham terlebih dahulu macam mana boleh ada pekerja bermasalah dalam syarikat kita. So dia macam cara mudahnya, kalau kita nak ambil pemain bola sepak, jangan ambil pemain snooker masuk dalam bola sepak tersebut. Pemain snooker dah tak boleh diurus untuk menjadi pemain bola sepak. So, cara asasnya adalah dia kena bermula daripada cara hiring yang betul. Dan cara hiring yang betul bukan sahaja tengok dia punya skill, bukan sahaja tengok dia punya knowledge, tapi tengok dia punya attitude juga. Bila attitude dia bagus, bila dia masuk dalam syarikat kita, dia senang diurus. So tapi bagi kita pula yang ada, mungkin bagi sebilangan usahawan yang kat luar sana yang dah ada pekerja bermasalah, yang penting sekali adalah confront, face to face. Jangan ada masalah dengan pekerja A, pergi sembang dengan pekerja B. Pergi confront, cakap apa masalah dia, tegur dia dengan cara yang elok, cari kebaikan dia juga, bantu dia apa yang boleh dibuat. Dan kalau kita dah bagi sepenuh jiwa dan raga kita untuk mendidik dia, tapi dia masih lagi bermasalah, ikutlah step yang betul untuk mengembalikan beliau kepada keluarga beliau. Sebab tugas kita adalah untuk menjaga perniagaan kita, untuk perniagaan kita berkembang, boleh bantu lebih ramai orang. Kalau seorang masalah dan kita simpan dia nescaya akan jadi satu masalah besar yang menyebabkan perkembangan syarikat kita sangat lembab. Itu masalahnya. Itu kalau saya, Tuan Wadi. Nak cakap panjang lagi boleh. Makan masa sehari Tuan nak cerita pasal benda ni. Tapi kalau Tuan pula macam mana Tuan? Ringkas kan? Terus. Okey, baik. Soalan kedua, saya pula tanya Tuan. Saya tak pandai lah Tuan nak buat bisnes TikTok ni. Apa option lain saya ada tak? Jawab Tuan. Tak ada option lain. Mudah sangat tu jawapan tu Tuan. Elaborate sikit. Sebab apa? Sebab TikTok tu dah paling mudah. Sepanjang saya berniaga, tidak ada yang lebih mudah berbanding TikTok. Melainkan ada orang invent platform yang lebih mudah, then saya akan cakap platform lain. Tapi TikTok is the most easiest platform to build your branding and dapat momentum untuk sales. So kalau tak pandai buat TikTok, senang kita macam ni lah, tak payah berniaga lah. Sentap. Bukan saya kata ni, sebab the problem sekarang ni adalah semua mata memandang ke skrin. This is the problem. Semua mata memandang ke skrin. So kita kena masuk dalam skrin. Kita kena masuk ke mana-mana pun dalam skrin tu. Jadi, dan skrin ni ada banyak tempat. Facebook ke, X ke, IG ke, kan, selain daripada TikTok. Tapi nak ceritanya, platform-platform lain, kalau kita nak fokus, dia ada satu masalah, which is reach dia kurang. Kalau you bagi macam mana pun, reach kurang, orang masih tak nampak kita juga. Kita nak duduk dekat mata dia orang ni. Tapi kalau dekat TikTok, dia bagi reach. Dan kita sangat perlukan reach. Terutama orang berniaga lah, kan? Dan TikTok hanyalah you tekan dan post. Itu saja. Buatlah apa pun. Peringkat awal kita tak adalah nak kata perfect, kan? Tapi kita buat, just do it. Doesn't matter you punya phone cantik ke tak cantik ke, kan? As long as buat, insya-Allah dengan izin Allah, orang nampak, terbukalah jalan. Jadi kalau cari option lain, dia macam ni lah. You tunggulah option tu datang, kan? Kalau option tu datang, Alhamdulillah. Tak datang nak macam mana? Kalau datang, kita jumpa di pintu syurga je lah nanti. Okay. Sebab masa tak boleh tunggu kita. Betul. Kalau tak boleh buat pun, saya just nak bantu dia fikir Tuan. Kalau tak boleh nak buat, tapi rasa macam banyak duit, upah orang lain untuk buat. Senang. Tapi kalau dah tak ada duit, tepuk pipi sendiri, sedar diri. Itulah muka yang memang kena kena buat untuk masuk ke TikTok tu. Dan memang tak complicated pun. Janganlah kita comparekan diri kita punya TikTok, nak compare dengan Boss Jim, nak compare dengan Khairul Amin, nak compare dengan siapa, Hamdan Mubarak. Style-style diorang tu, kita buat cara kita. Tak ada masalah. Ada seorang daripada usahawan kami pun yang buat kedai tinted Tuan. Muka dia tak adalah handsome sangat. Okey lah tuan-puan. Hitam manis kan, itu kan. So sales dia Tuan,
Dan naik daripada 6,000 naik ke 29,000 sebulan. Dalam masa sebulan lepas buat TikTok. Apa dia buat? Dia hanya cerita pasal TikTok aje. Dia upkan diri dia untuk cerita pasal Tinted. Dah tu je. Tak ada edit teruk pun. So memang semua orang boleh buat, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira bangsa. Tinggal nak tak nak aje buat. Buat sekarang lah. Saya bagi tahu buat sekarang. Saya dah berapa tahun dah saya kat buat. Daripada dulu lagi, masa zaman Facebook kan. Zaman Facebook baru nak start. Facebook dekat Malaysia ni, dia start orang meniaga dekat Facebook ni tahun 2011. 2011-2012. Saya dah kata, masuk sekarang. Sebab saya dah experience zaman Google. Masa tu Facebook tak wujud lagi, saya dah meniaga dekat Google masa tu. Saya kata, ini bagus ni sebab dia bagi reach. Free. Tak payah bayar. Masuk sekarang, masuk. Tapi akan ramai lagi orang masa tu. Kita tunggu dulu lah. Wait and see. Saya dah cakap daripada tahun 2012. Masuk. Habis. Tiba-tiba Facebook turunkan reach. Kan? Bila you tulis posting. And then suddenly dia keluarkan Facebook Live. Dia bagi reach kau. Saya kata, buat live. Ada orang tunggu lagi. Okay, tak apa. Tunggulah. So, bila peak tu dah habis, dia start turun, baru kau tergege dah buat live, habis. Orang lain dah build momentum dah. Okay, settle. You dah habis dekat Facebook. And then now, ada wave tengah naik dekat TikTok. Saya dah bagi tahu buat TikTok ni daripada tahun bila saya ingat. Buat video TikTok dulu, buat video bodoh-bodoh, reach tinggi. Sekarang ni, you kena a bit kreatif. Tapi, still okay. Kan? Buatlah. And then bila orang start buat dapat FYP, kalau kita ingat. Dulu gila FYP. Semua ada cerita gila FYP. Suddenly tiba-tiba apa berlaku? FYP payah dah. And then dia start live pula. Jadi buatlah live. Jangan, orang yang buat live, kata silap saya tahun 2022, 2023, setiap kali dia live tu banyak mata tengok. Masuk 2024, dia makin sikit orang tengok. Sebab apa? Dia nak suruh start bayar. So you better start now daripada tunggu. Itu je. Nak tunggu buat apa? Nak tunggu tak apa. Silalah tunggu. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah pun. Silalah tunggu. Okay, baik. Kita pergi ke soalan nombor 3, tuan. Tapi ni mungkin secara ringkas lah. Apa impak tarik subsidi minyak kepada bisnes dan kepada pelanggan? Saya dah jawab tadi kan. Soalan ni basically sama je. Impak dia, kos akan naik. Harga akan dinaikkan. Tetapi again, itu peranan bank negara untuk kekang inflasi daripada menggila. Jadi dia akan naikkan OPR, basically menyebabkan orang kurang berbelanja. Jadi dia akan menyebabkan bisnes-bisnes yang plan untuk naikkan harga, dia stay dengan harga dia atau dia kurangkan harga. So eventually tidaklah menggila inflasi kan. So kita harap ekonomi kita revive, jadi lebih baik, cash kita lebih banyak pembangunan yang boleh dilakukan bukan saja sekarang, untuk masa depan juga, insya-Allah. Okay, baik. Ada soalan lagi, tuan? Nombor 4, business fashion, sales drop masa bulan puasa, orang tak membeli dekat kedai. Apa patut saya buat? Ataupun dia jawablah. Oi, kesiannya lah dia. Orang tak membeli dekat kedai. Tapi ini yang kita bincangkan tadi. Sepanjang daripada live ni kita bincangkan adalah janganlah duduk kat kedai. Duduk mencangkung kat kedai. Tu nak buat apa? Pergi keluar. Pergi ke TikTok. Pergi secara online. Dia kenal pasti siapa pelanggan anda. Di mana mereka duduk. Di TikTok ke, di Facebook ke, di IG ke, di X ke. Pergi kepada mereka. Percayalah. Bukti dah banyak dah. Saya duduk kat rumah. Setiap hari lah saya rasa dalam minggu ni. Parcel datang. Kecil, sedang, besar. Yang besar pula ada 2-3 kotak. Tak buka lagi pula tu. Menunjukkan wife saya pun memang kaki beli. Dan menunjukkan memang ekonomi sekarang ni dia sedang blooming dia secara online. Dan kalau kita kata online ni dah meletup, sebenarnya belum habis meletup lagi. Dia betul-betul meletup bila anak-anak kita dah ada buying power. Sebab sekarang ni pada umur 80-90 masih ada lagi orang yang belum lagi biasa untuk memberi online. Tapi bagi anak-anak yang lahir 2000 tahun ke atas ni, most of them dah memang lahir-lahir, bangun-bangun, masuk sekolah, terus nak beli online. Malam tadi ni, anak saya ajak pergi 7E, bukan untuk beli gula-gula ke Cikadis, tak.
pergi beli Google punya kad. Dia nak membeli secara online. Aku kecil-kecil tak pernah pun beli online ni. Dia pergi 7E pergi beli. RM50 dia bayar untuk Google Card tu. Nak membeli apa, idok lah teman tahu. Tapi menunjukkan kalau kita berniaga bukan sekadar fashion, tapi semua produk go for online. Okay, insyaAllah. So itu sahaja untuk episod kita ke-53. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin, saya harap saya tidak terlewat untuk mengucapkan perkara tersebut. Dan didoakan supaya raya anda lebih meriah, dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang jauh lebih dekat, yang dekat lebih mesra. Dan insyaAllah kita jumpa lagi selepas Hari Raya dengan semangat keusahawanan yang lebih baik. InsyaAllah. Tu daripada saya, daripada Tuan Fadi sendiri. Macam mana Tuan Fadi? Pesanan akhir Hari Raya. InsyaAllah, hopefully ya. Selamat Hari Raya. Raya ni yang terbaik untuk kita menaikkan kemenangan sepanjang kita bulan Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu saja Tuan Puan. InsyaAllah. Lagi berhati-hati memandu kenderaan musim ni. Jangan laju-laju sangat. Kita nak jaga kita. Kalau semua orang tu berhati-hati, insyaAllah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh sampai ke sama dengan family kita, insyaAllah. Plan your life. Jangan sampai ni. Right. Okey, itu saja tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa di episod seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo.